Assalamualaikum dan hai. Hari ini untuk bab 6, bentuk geometri 3 dimensi, subtopik 6.3 luas permukaan. Kita nak belajar luas permukaan bagi prisma, silinder dan kon. Okey, sekarang kita tengok prisma. Okey, macam mana nak dapatkan luas permukaan bagi prisma? Okey, kita tengok bentuk prisma ni. Okey, kemudian kita lihat dia punya bentangan. Okey, kalau kita perhatikan dekat sini, bentangannya kita ada 2 bentuk segitiga dan 3 bentuk segi 4. Okey, jadi untuk kira luas segitiga, 1/2 darab tapak darab tinggi. Untuk kira luas segi 4, panjang darab lebar. Okey, untuk prisma segitiga, dia ada 5 permukaan, iaitu 3 segi 4 dan 2 segi 3. Okey, next kita tengok silinder. Okey, untuk silinder, bentangannya adalah berbentuk 2 bulatan dan 1 segi 4. Okey, jadi untuk kira luas permukaan, okey, dekat sini 2 darab luas bulatan. Okey, ada 2 bulatan tambah dengan 1 kali luas segi 4 tepat. Okey, untuk kira luas bulatan, kita gunalah rumus luas bulatan, iaitu pi j kuasa 2. Okey, masih ingat lagi? Okey, ini tajuk kita dah belajar masa bab 5, tajuk bulatan. Okey, macam mana pula kita nak dapatkan luas bagi segi 4 tepat? Okey, sekarang cuba perhatikan dekat sini. Okey, ini bentangan bagi silinder. Okey, kemudian kita tengok dia punya tanda ni lah, Okey, T menunjukkan tinggi bagi silinder. Okey, dan yang dia punya lebar ni, 2 pi j ni. Okey. Okey, ini adalah persamaan dengan lilitan bagi bulatan. Sebab tu dekat sini dilabelkan sebagai 2 pi j. Okey, kenapa? Okey, sebab garisan inilah yang akan membalut bulatan tu. Okey, jadi panjangnya adalah sama dengan lilitan bulatan. Okey, jadi lilitan bulatan rumusnya 2 pi j. Okey, jadi untuk kira luas segi 4 ni, okey, panjang darab lebarnya, okey, panjangnya 2 pi j, lebarnya adalah T. T ni bermaksud tinggi bagi silinder. Okey, J. Macam mana pula dapatkan J? J adalah jejari bagi bulatan. Okey, jadi rumus bagi luas permukaan silinder, okay, kita permudahkan. Okay, jadi 2 kali luas bulatan, iaitu 2 darab pi j kuasa 2, tambah dengan luas segi 4 adalah 2 pi j, iaitu dia punya lilitan darab dengan T. Okay, jadi secara ringkasnya 2 pi j kuasa 2 tambah 2 pi j T. Okay, harus diingat J adalah jejari bagi bulatan dan T adalah tinggi bagi silinder. Okay, next kita tengok yang terakhir, kon. Okay, untuk kon, okay, berdasarkan bentangannya, kita ada 1 bulatan dan 1 permukaan melengkung. Okay, kalau kita buka permukaan melengkung ni, okay, dia berbentuk adalah sebahagian bulatan. Okay, jadi macam mana kita nak kira luas bulatan? Okay, luas bulatan kita boleh guna pi j kuasa 2. Okay, luas permukaan melengkung, macam mana pula tu? Okay, kita tengok Okey, sorry. Okey, untuk luas permukaan melengkung, okey, bila kita buka permukaan melengkung ni, kita susun, dia akan berbentuk segi 4 tepat, iaitu, alamak, cikgu tak ada tunjuk pula kat sini, Jadi awak boleh rujuklah dalam buku teks. Okey, jadi panjangnya adalah pi j, darab dia punya lebar dia adalah S. S ini adalah mewakili tinggi sending bagi kon. Sebab tu dia tulis S. Jangan keliru dengan T. Kalau T adalah tinggi tegak. Okay. S maksudnya tinggi sending. Ni sengit ni. Okay. Okay, jadi luas permukaan kon, kita permudahkan, kita rumuskan. Luas tapak tambah luas permukaan melengkung. Okay, luas tapaknya adalah pi j kuasa 2. Tambah luas permukaan melengkung adalah pi j S. Okay, J adalah jejari di tapak bulatan. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan pengiraan pula.
Okey, tadi cikgu tunjuk prisma dia ada 5 permukaan, betul tak? Okey, tapi tadi tu adalah prisma tapak segitiga. Okey, dekat sini kita ada prisma tapak trapezium. Okey, bila tapak trapezium ada 6 permukaan. Okey. Dekat sini ada 4, segi 4 dan 2 trapezium. Okey, jadi macam mana kita nak dapatkan luas permukaan trapezium? Okey, caranya kita buat bentangan macam ni. Cikgu suka kalau kamu buat bentangan macam ni. Kemudian awak labelkan. Kita ada semuanya ada 6 permukaan. Okey, dan setiap permukaan ni dia punya ukurannya berbeza-beza. Jadi kena rujuk ukuran pada gambar rajah asal ni. Okey, sekarang kita labelkan dulu. Okey, yang pertama, kita tengok luas yang pertama. Luas pertama ni adalah dekat bahagian atas ni. Bahagian atas ni. Okay, kalau tengok dekat atas ni, dia punya panjang ni berapa? 15. Allah, apalah cikgu tulis ni cikgu padam. 15. Okey. Kemudian dia punya lebar ni adalah 3 cm. Okey. Okey, sekarang kita tengok yang kedua. Okey, yang kedua adalah dekat bahagian tepi ni. Tepi ni. Okey, tepi ni dengan tepi yang sebelah sana tu yang saya ingat tu. Okey, sama je kan? Okey, maksudnya ini adalah yang kedua dengan keempat. Okey, dekat sini dia punya, nampak tak, lebarnya adalah 5 cm. Okey, dia punya sini samalah 15. Jadi kita terus labelkan dengan dekat nombor 4 ni sama juga 5 cm. Okey, next kita tengok yang ni, yang ketiga. Yang ketiga adalah dekat tapak yang bawah ni. Okey, tapak bawah ni tengok lebarnya berapa? 9 cm kan? Okay, kat sini lebarnya adalah 9. Allahu Akbar. Salah lagi cikgu buka pemadam pula. Okay, jadi sini 9 cm. Okey, kemudian kita tengok yang ni, yang dia punya keratan rentasnya yang berbentuk trapezium ni. Okey, dekat sini dia bagi 4 cm. Nampak tak ni, sini 4 cm. Bukan, 4 cm tu dia punya tinggi. Okey, kat atas ni adalah 3. Tingginya adalah 4 cm. Okey, kat sini tak ada kan? Okey, tingginya 4 cm. Okey, sekarang kita dah labelkan semua. Kita bolehlah buat pengiraan. Okey, sekarang kita kira luas yang segi 4 dulu Okey, yang pertama 3 darab 15. Panjang nak lebar kita terus. Okey, yang kedua 5 darab 15. Okey, next 9 darab 15. Okey, yang keempat 5 darab 15. Okey. Kemudian kita kiralah dapat berapa hasilnya. Okey, ataupun satu lagi cara, kita tambahkan semua ni. 3, 5, 9, 15. Okey, dapat 22 darab dengan 3, 5, 9, 5 darab dengan 15. 3, 5, 9 kita tambah dapat 22 darab 15. Okey, jawapan akhirnya adalah 330 cm persegi. Okey, itu untuk luas 1, 2, 3 dan 4. Okey, sekarang kita nak kira luas bagi trapezium untuk bentuk yang ke-5 dan ke-6. Okey, trapezium ni, dia punya ni sama je kan? Jadi kita terus darab dengan 2. Okey, sekarang kita nak kira trapezium. Okey, apa rumus trapezium? 2 darab hasil tambah 2 sisi yang selari. Okey, bukannya 2, 1/2 1/2 darab hasil tambah 2 sisi yang selari. Yang selari adalah 3 dan 9. Okey, 3 tambah 9. Okey, kemudian darab dengan tinggi. Tingginya adalah diberi kat sini 4 cm. Okey. Sekarang kita kira dapat hasilnya berapa.
Okey, tadi cikgu dah kira dapat jawapannya 48 cm persegi. Okey, jadi luas keseluruhan. Okey, luas trapezium. Okey, jadi kita jumlahkanlah. 330 tambah 48. Kita dapat jawapannya 378 cm persegi. Okey, selesai. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan contoh yang seterusnya. Pengiraan bagi kon dan silinder. Okey, untuk silinder dan kon sebenarnya dia lagi mudah. Sebabnya dia terus ada rumus macam ni. Okey, 2 pi j kuasa 2 tambah 2 pi j t. Jadi untuk dapatkan luas silinder, okey, pertama kita kena tuliskan rumusnya. 2 pi j kuasa 2 tambah 2 pi j t. Okey, kemudian kita gantikan nilai je. Okey, pi dekat sini diberi 22/7. Okey, jejari kita tengok jejari pada tapak silinder pada bulatan ni. Okey, jadi sini jejarinya adalah 7. Okey, kemudian untuk yang kedua 2 pi j t sama juga nilainya 2 pi j. Okay, kemudian t ni kita ambil tinggi silinder yang ini 9 cm. Okay, jadi kita kira secara berasingan lah. Kemudian baru kita jumlahkan. Okay, dekat sini dapat 308 tambah dengan 396. Jadi jawapan akhir adalah 704 cm persegi untuk silinder. Okey, sama juga dengan kon. Okey, untuk luas kon, okey, lah mudah juga sebab kita gunakan rumus iaitu pi j kuasa 2 tambah pi j s. Okey, pi j kuasa 2 adalah untuk luas tapak, pi j s adalah untuk permukaan melengkung. Okey. Kat sini pi diberi 22/7. Okey, jejari kita ambil jejari pada tapak ni iaitu 14 kuasa 2 tambah pi 22/7 darab jejari 14 darab S. S adalah tinggi sending iaitu 26. Okey, kemudian kita buat pengiraan dan dapat jawapannya, kita jumlahkan. Okey, 616 tambah 1144. Jadi jawapan akhir adalah 1760 cm persegi. Okey, mudah je kan? Okey, itu saja pendengaran daripada cikgu. Jadi hari ini apa yang kita dah belajar adalah luas permukaan bagi prisma, silinder dan kon. Okey, untuk prisma kena berdasarkan bentangan. Kena tengoklah bentuk prisma tu ada sama ada prisma segitiga ataupun trapezium. Okey, kalau segitiga tapak permukaannya ada 5. Kalau trapezium ada 6. Kalau prisma heksagon ada berapa pula? Jadi kena sentiasa hati-hati untuk prisma. Okey, untuk silinder dengan kon tak ada masalah sebab kita gunakan rumus. Okey, itu saja penerangan daripada cikgu. Cikgu harap semua boleh faham. Nanti boleh cuba jawab latihan. Dan kita akan bincangkan jawapan untuk latihan. Okey, terima kasih semua. Dan Assalamualaikum.